sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Sambariah, Bonda Ania, penaja dan bonda-bonda yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla, dan saya pun tidak tersangka untuk diberikan ruang khusus yang dinamakan sebagai soal jawab. Dan Bonda Ania maklumkan 15 minit saya buat pembentangan mukadimah dan kemudiannya soal jawab lebih kurang dalam 45 minit. Baik, insya-Allah. Jadi saya nak mukadimahkan di sini dengan menceritakan sedikit sejarah salat yang pasti sedikit panjang, tapi kita tengok yang ringkas, bahawa sebelum Nabi SAW diperjalankan naik ke langit bagi menerima kefarduan salat 5 waktu sehari semalam, baginda terlebih dahulu telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dalam wahyu yang ketiga ataupun wahyu yang keempat untuk dengan perintah Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa ratilil qur'ana tartila. Jadi wajiblah bagi Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengerjakan salat malam. Cuma di situ ulama berbeza pendapat berapa lamakah kewajipan itu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang kata dalam tempoh beberapa belas bulan, ada yang kata sampailah 10 tahun lebih kurang wajib Nabi dan para sahabat qiyamul lail sehinggalah Nabi mendapat perintah untuk salat 5 waktu sehari semalam, ya. Dan wallahu alam sebenarnya sampai bila. Dan selain daripada salatul lail, ada pendapat lain menyatakan Nabi SAW diperintahkan untuk salat di pagi hari 2 rakaat dan di petang hari 2 rakaat. Jadi inilah salat yang diwajibkan ke atas mereka. Selain daripada itu, ia merupakan salat yang sunat. Dan bagaimana kaedah Nabi salat pada masa itu pun tidak dinyatakan dalam mana-mana sumber, kerana salat ini dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan sedikit demi sedikit demi sedikit sehinggalah beberapa hari kewafatan Nabi SAW barulah kita menerima pakej solat yang lengkap. Selama mana Nabi belum lagi meninggal, selagi itulah solat mengalami perubahan-perubahan sehinggalah beberapa hari kewafatan baginda. Dan ibu yang dirahmati Allah, apabila Nabi naik ke langit menerima kefarduan salat 5 waktu sehari semalam, salat itu bermula dengan salat zuhur, ya. Kerana Nabi turun ke Mekah dari langit tu sebelum subuh. Namun pada waktu subuh, Malak Jibril alaihi salam belum turun untuk mengajarkan kaedah salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah waktu zuhur, turunlah Jibril untuk mengajar kepada Nabi selama 2 hari berturut-turut. Pada hari pertama, Jibril datang pada awal waktu dan pada hari kedua, Jibril datang pada akhir waktu. Secara umum begitulah. Dan kemudiannya, jadi sebab itu solat yang pertama menurut urutan adalah salatul zuhur. Bukan solat subuh, bukan solat maghrib. Okay. Dan kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, solat ini sebenarnya lebih kurang, sebenarnya 2 rakaat je semuanya. Melainkan maghrib 3 rakaat. Jadi asalnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, benda-benda sekalian, solat zuhur 2, asar 2, isyak pun 2. Okey. Maka ditanyakan kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, kenapa salat maghrib kekal 3, kenapa salat maghrib 3 dan kenapa salatul subuh kekal 2, tidak mengalami perubahan. Sedangkan zuhur, asar dan isyak mengalami perubahan setelah hijrah Nabi SAW ke Darut Taibah Al-Madinatul Munawwarah. Maka kata Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, kerana
Salat maghrib itu kata Nabi SAW adalah salat witrun nahar. Salat witir di siang hari. Jadi maghrib dan subuh ni ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, kita nak kata maghrib malam tak juga, nak kata siang pun tak juga, sama dengan subuh. Nak kata malam tak juga, nak kata siang pun tak. Kalau kita kata maghrib ini malam, okey logik kerana matahari telah terbenam. Tapi cahaya matahari masih kelihatan di ufuk langit sampailah isyak. Okey. Tapi kalau kita nak kata siang pun tak kena juga kerana matahari telah terbenam. Tapi bila kita tengok kepada hadis Nabi SAW, kata Nabi salatul maghrib witrun nahar. Salat maghrib itu salat ganjil di siang hari, iaitu sempadan antara siang dan malam. Maka kalau salat witir siang hari, dia wajib salat witir di malam hari yang biasa kita buat tu lah. Minimum 1 rakaat, 3 rakaat dan seterusnya. Okey, begitu. Jadi salat maghrib dibuat 3 kerana ia salat witir di siang hari. Dan bila ditanya pula kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha kenapa salat subuh 2 rakaat, mungkin sebahagian daripada kita menyatakan sebab salat subuh ni baru nak panas enjin. Baru nak panas enjin, salat 2 je lah, lagi pun mengantuk lagi. Dan itu jawapan yang tidak tepat kerana orang yang soleh macam bunda-bunda sekalian, panas enjinnya dengan qiyamul lail. Okay. Ataupun kalau paling kurang lah kita panas enjin dengan salat sunat subuh, mukadimah dia, warm up dia. Jadi kalau kita nak kata warm up tu bermula dengan salat subuh, ia tidak tepat. Jadi kata Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya salat subuh jadi 2 rakaat itu kerana mengikut pengamalan sunnah Nabi SAW, salat subuh Nabi buat ni panjang. Boleh dikatakan yang salat subuh Jumaat yang baca surah Sajadah dan Al-Insan tu, dia standard lah tu tidak ada apalah bagi Nabi dan para sahabat. Kerana pernah Nabi salat subuh membaca surah As-Saffat lebih kurang dalam 8 muka surat, lebih panjang daripada Sajadah dan Insan. Dan surah As-Saffat itu pula merupakan surah yang ayatnya pendek-pendek. Dibaca dalam 2 rakaat dan ada Nabi mengikut satu laporan yang lain mengerjakan salat subuh membaca surah Al-A'raf. Dan Al-A'raf ni panjang dalam 100 berapa ayat kan. Jadi dibahagi kepada 2 rasanya begitu. Jadi solat subuh ni kerana ia terlalu panjang mengikut pengamalan sunnah Nabi SAW, maka hanya dikerjakan sebanyak 2 rakaat ya. Itulah asal usul bagi solat. Dan saya rasa alhamdulillah saya memang target mukadimah lebih kurang dalam 10 minit. Dan lalu bolehlah kita mulakan terus dengan sesi soal jawab, insya-Allah. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, puan-puan boleh mulakan majlis pertanyaan ini sama ada dengan menulis di ruang chat ataupun dengan angkat tangan, pegang klik gambar tapak tangan tu, klik tu. Jadi kita tahu bahawa puan nak bertanya. Dan dari situ kita boleh buat giliran lah. So dari Mak Saad sekarang, silakan. Siapa nak mulakan dulu soalan? Silakan. Ada di ruangan chat tu bonda, daripada bonda Sa'diah Jaafar. Bolehkah kita masuk masbuk dalam salat tarawih? Tadi isu masbuk ni artinya terlewat. Dia bukan isu boleh atau kiranya tidak ada masalah pun masbuk ataupun terlewat dalam salat tarawih. Baik. Silakan puan-puan. Ini adalah sesi soal jawab. Jika puan diam, macam mana Ustaz nak jawab? Silakan bertanya. Bunda Faridah. Sila. Okey. Suara Bunda Faridah tak kedengaran. Puan Hajah, sila buka mic. Cuba bagi salam dulu, nak dengar clear tak suara? Tak dengar. Bunda Faridah dia dah buka mic tapi suaranya tak keluar.
Tak dengar lah Puan Faridah. Kami tak dengar apa-apa pun. Okey, Puan keluar dulu dan masuk lain. Silakan sahabat yang lain jika ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sailah? Saya nak tanya, mana lebih afdal kita buat 4 rakaat 1 salam ataupun sunatnya sunat Zuhur 4 rakaat 1 salam ataupun 2 rakaat 2 rakaat. Oh, salat sunat Zuhur. Ya, ya. Terima kasih banyak Bunda Sailah, barakallahu fikum. Okey, satunya kalau kita tengok hadis yang sahih diterima oleh ulama, salatul lail masna masna. Solat malam ni dua. Okey, satu. Namun ulama mazhab Syafi'i ada berpegang dengan satu hadis yang dhaif yang berbunyi salatul laili wan nahar masna masna. Solat malam ke, solat siang ke yang sunat, eloknya dibuat 2 rakaat. Jadi ulama mazhab Syafi'i sedar hadis tu merupakan hadis yang dhaif. Jadi tapi ulama mazhab Syafi'i dia sebut kaedahnya malam ke siang ke paling baik dua. Berbeza dengan ulama mazhab Hanafi, yang mana Hanafi menyatakan paling baik malam ke siang ke empat. Itu Hanafi. Semuanya 4. Maka dalam bab ini Bonda Suhailah, kalau malam seperti Bonda nak salat sunat lepas isyak 4 rakaat, maka paling baik pegang hadis sahih 2. Tapi dalam kes salat sunat siang sama ada namanya duha ataupun qabliyah ba'da zuhur ataupun bila-bila lah Bonda nak salat sementara tunggu masuknya waktu asar, okey, maka Bonda ada pilihan sama ada nak salat 2 ataupun 4 rakaat 1 salam. Kemudiannya kalau Bonda nak buat salat sunat 4 rakaat 1 salam, Bonda juga diberikan pilihan sama ada Bonda nak tahiyat awal ataupun tidak tahiyat awal. Ulama tak berkira dalam bab ini. Okey. Dan juga Bonda ada pilihan sama ada Bonda nak baca surah pada rakaat ketiga keempat ataupun tidak mahu membaca surah pada rakaat ketiga keempat. Bab ini ulama tak berkira, apalagi ia hanyalah salatus sunnah. Pada pengamalan saya sendiri, saya buat 4 rakaat 1 salam kalau sebelum zuhur. Tujuannya untuk jimat masa dan ialah waktu antara azan waktu untuk qambat tu dia tak panjang sangat. Kalau buat 2, kita akan makan masa pada tahiyat awal. Jadi saya pun buat 4 rakaat 1 salam. Itu kerana nak jimat masa sahaja. Macam tu ya, Bunda Sailah. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Barakallahu fikum. Sila. Okey, Bunda Hafsah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam disurau membaca dengan sebutan yang tidak betul pada beberapa tempat suratul Fatihah. Mungkin sebab sengau, sebab bacaan lain adalah baik. Okey. Macam ni Bonda Kalau satunya kesalahan dalam Fatihah ni, dia terbahagi kepada 2. Fatihah ke bacaan mana pun sama ada boleh membatalkan salat ataupun mengurangkan kesempurnaan. Jadi ada sebahagian orang tu dia tak dapat sebut huruf sin dengan baik, ha dengan baik, dot dengan baik. Tapi dia belajar, dia cuba cuma tak dapat sebut dengan baik. Maka dimaafkan, salatnya sah. Tapi ada beberapa tempat kalau sampai tertukar baris, contohnya siratal ladzina an'amta, dia baca siratal ladzina an'amtu, maka salatnya batal. Kalau dia jahil, dia tak sedar benda tu, dia dimaafkan tapi kita tak boleh follow dia sebagai imam. Okey, itu satu dulu. Yang kedua Bunda, imam yang sebutannya tidak baik hanya layak menjadi imam kepada orang yang sebutannya pun tak baik. Jadi kalau kita sebutan baik, orang eloklah kita mengikuti imam yang demikian. Tapi kalau di kalangan tu dialah yang paling baik, maka tidak ada masalah mengikuti dia. Sementara proses pembelajaran itu masih diteruskan. Okey. Yang ketiga Bonda, kalaulah Bonda masuk masa tu tengah salat fardu dan Bonda dapati bacaannya kurang baik tapi masih dalam lingkungan sah, tidak sampai membatalkan salat, Bonda teruskanlah berjemaah dengan dia.
Tapi kalau dia menjadi imam solat tarawih, bonda sampai ke surau, dia yang jadi tu imam, bacaannya kita tahu tidak begitu baik, boleh mengganggu konsentrasi kita dalam solat, maka ada baiknya kalau bonda balik dia ke rumah, solat sendirian di rumah, ataupun bonda solat sendirian di masjid, ataupun bonda pergi cari masjid yang lain. Selain daripada kita usahalah maklumkan kepada AJK surau untuk tukar imam yang lain. Ada satu tempat tu imam tu memang bacaannya Jawa sungguh. Memang Jawa, saya tak pernah lah dengar imam sejawa itu bacaan dia. Dan kemudiannya ada maklumat isteri dia pun tak pakai tudung, dia pun sebenarnya dia jadi imam tu sebab dia je lah yang rajin pergi surau. Tapi dia bab surau okey, cuma bab isteri tak pakai tudung sebagainya ada masalah. Maka saya pesan pada pihak surau kalau boleh adjust tukarlah imam yang lain, dan orang macam tu dia tidak ada kelayakan untuk menjadi imam sebenarnya kerana bacaan tak berapa baik. Okey. Bonda Azizah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika masa tahiyat pertama saya terbaca tahiyat sampai habis, bolehkah teruskan solat itu? Bonda dengan khusyuk tahiyat awal kan? Tahiyat sampailah wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Okey. Dia ada dua keadaan bonda Azizah. Satu, kalau bonda solat sendirian ataupun menjadi imam, maka makruh kita membaca sampai habis tahiyat akhir tu selawat Ibrahimiyah, jadi makruh. Kerana tahiyat awal ni dia mesti ringkas. Paling tinggi pun Allahumma salli ala Muhammad, ataupun kalau terlanjut wa ala Muhammad, okey. Okey, tapi kalau bonda tak sengaja buat benda demikian kerana terlalai, tidak ada masalah. Kalau sengaja makruh, tak batal solat. Kalau tak sengaja, tidak ada masalah. Tapi bonda-bonda yang dirahmati Allah, kalau kita sedang solat berjemaah, kalau kita solat jemaah dan kita ni masbuk, kita terlewat solat isyak sebanyak 1 ataupun 2 rakaat, masa imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Imam tahiyat akhir tapi kita tahiyat awal. Maka dalam bab ini, bonda Azizah dan bonda-bonda yang dirahmati Allah, kita juga digalakkan untuk membaca selawat Ibrahimiyah. Oleh kerana imam tahiyat akhir dan kita sedang tahiyat awal, kita pun baca macam imam juga. Dan kalau kita dah baca sampai innaka hamidum majid, imam belum bagi salam, kita boleh teruskan dengan doa-doa. Sampailah imam bagi salam, barulah kita berdiri. Itu tidak ada masalah. Baik. Bonda Rasini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak mazhab yang menyatakan bila dah bertaubat sebab pernah meninggalkan salat masa jahil, sudah memadai taubat sudah memadai taubat dan tak perlu qada salat yang ditinggalkan? Okey, baik begini. Dalam bab orang yang meninggalkan salat fardu dulu-dulu dengan sengaja, ini sengaja bukan tak sengaja, dengan sengaja dia tinggal banyak salat, maka memang majoriti ulama menyatakan wajib dia qada balik. Itu pandangan majoriti. Dan ulama dulu-dulu adalah seorang dua orang yang menyatakan tidak boleh qada. Bukan tidak perlu qada, bukan tidak perlu qada, tetapi tidak boleh qada. Nah, pandangan itu semakin popular pada zaman terkemudian. Ramai juga ulama termasuk guru saya pun menyatakan tidak boleh qada. Bukan tidak perlu qada, tidak boleh qada. Maka bila tak boleh qada, dia wajib bertaubat. Dia wajib bertaubat dan dia memperbanyakkan salatus sunnah. Jadi dia begini bonda, asasnya jumhur ulama dengan hujah yang kuat kata wajib qada. Okay. Tapi ada minoriti ulama menyatakan tidak boleh qada. Maka kalau bonda rasa lebih selesa dengan pandangan kedua, maka bonda boleh pegang pandangan kedua dengan satu kesedaran, bukanlah pendapat kedua tu pendapat yang mudah. Kerana biasanya orang suka pilih pendapat kedua ni, dia kata mudah, tak payah dia qada solat. Taubat je pada Allah. Dia tak ada istilah taubat je. Taubat ni satu benda yang berat. Dia kena taubat sungguh-sungguh dan dia kena buktikan taubatnya dengan memperbanyakkan salat sunat. Dia tak boleh taubat tapi subuh pun bangun pukul 6 pagi, tak boleh. Dia kena bangun awal, dia memang kena banyak solat sunat. Kemudiannya kena solat duha, dia kena rajin solat rawatib, dia kena jaga. Itulah bukti taubat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia kata taubat tapi solat sunat malas, itu bukan taubat.
Dia kena cover semula solat-solat yang ditinggalkan selama ini dengan salatus sunnah. Jadi ia bukan benda yang senang juga. Allah Alam. Okey, ada lagi tak bonda-bonda? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam bonda Wantih. Saya nak tanya pasal solat tasbih. Kalau siang ada waktu yang terhad ke, macam kalau duha kan dia ada waktu akhir dia kan. Kalau tasbih macam mana? Okey. Solat tasbih boleh dikerjakan bila-bila pun bonda Wantih. Cuma tidak boleh dikerjakan pada waktu dilarang solat je. Iaitu lepas subuh, lepas asar, masa matahari terbit dalam 12 minit, sebelum masa matahari atas kepala, iaitu lebih kurang 12 minit sebelum zuhur, ataupun betul-betul sebelum maghrib, 12 minit sebelum maghrib. Tapi sebelum maghrib tu dia masuk sekali lah lepas asar sampai ke maghrib kan. Jadi itu waktu yang tak boleh. Yang lain tu bonda nak salat tasbih pukul 3 petang boleh. Bonda nak salat tasbih pukul 12 tengah hari pun boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Sama bonda. Okey, ada lagi? Silakan perempuan. Yang malu nak bertanya boleh tulis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonda Alida? Masalah ni suami saya dia bila kadang-kadang dia makan ubat dia jadi pening. Jadi kan lah boleh sama ada dia boleh jamak solat terutamanya waktu maghrib kan yang singkat. Jamak solat ataupun dia hormat waktu. Macam mana tu nak selamat daripada kita tidak meninggalkan benda. Ya. Dia jadi pening kalau makan ubat ni. Bila dia makan macam kadang-kadang tak makan ubat pun pening, dia makan ubat pun pening masa lepas berbuka kan, lepas berbuka kan makan ubat tu. Jadi kita pun tak tahu kan sebab ubat ke ataupun memang nak pening ke kan masa tu. Jadi kita boleh jamak ke ataupun ada yang saya dengar boleh jamak, ada kata tak boleh. Jadi mana satu yang terbaik lah. Terima kasih bonda, semoga ayahanda sihat insya-Allah. Barakallahu fikum. Jadi dalam bab solat jamak kerana sakit ada khilaf kalangan ulama. Mazhab Syafi'i pada asas mazhab Syafi'i tidak membenarkan solat jamak bagi sakit. Tetapi beberapa ulama mazhab Syafi'i, antaranya ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi. Bila saya sebut nama nama Imam Nawawi bonda, Imam Nawawi ni boleh kata ulama paling hebat lah dalam mazhab Syafi'i, paling terkenal. Baik, Imam Nawawi dan majoriti ulama membenarkan kita solat jamak apabila sakit. Dan apa definisi sakit tu? Definisi sakit tu yang mana dia tak mampu mengerjakan solat. Contohnya tadi ayahanda makan ubat pada waktu maghrib ataupun tak kira lah makan ubat ke tak makan ubat ke, pening kepala pada waktu maghrib. Dia boleh solat tapi kalau solat dia mulalah dia meracau ke, ialah pening. Okey. Apabila dia pening maka tidak boleh dipaksa solat. Kita boleh minta rehat dulu dan bila tiba masa pukul 9.30 ke 10 dia dah okey, maka dia pun jamak bermula dengan solat maghrib dulu Salat maghrib 3 rakaat disusuli solat isyak sebanyak 4 rakaat. Jadi boleh. Ataupun kalau dia buat agakan. Contohnya dia tak berapa sihat. Tak kira lah sihat tu sama ada melibatkan pening kepala ataupun sakit badan. Ya. Ataupun sakit kaki yang bersangatan sampai tak boleh jalan macam orang sakit gout yang sakit yang teruk tu. Dia bimbang, asal nanti dia collapse. Dia ada kebimbangan tersebut. Maka boleh tak dia nak jamak takdim kerana wujud kebimbangan asal nanti dia collapse? Maka boleh dia salat jamak takdim zuhur dan asar 4 rakaat. Jadi insya-Allah benda boleh apabila mengalami kesulitan. Baik. Bonda, terima kasih banyak Ustaz. Sama, barakallahu fikum. Bonda Jamnah, salam.
Assalamualaikum Ustaz. Sila Bonda Jamnah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. saya nak tanya tentang solat jemaah ni. Bila saya masuk masjid, imam dah berada di dalam rakaat kedua tengah nak sujud. Kemudian saya nak tanya Ustaz, perlukah saya baca Al-Fatihah dulu sebelum ikut imam tu? Dan kedua, bila Masa tu imam sujud Bonda? ya, tengah nak sujud. Okey. Itu saya nak tanya, perlukah saya baca Al-Fatihah dulu kemudian ikut sujud tu, terus sujud. Dan kedua, bila dia berada di rakaat terakhir, perlukah saya ikut baca yang last kali tu? Salam ke? Tahiyat akhir. Bersama ni seperti biasa tahiyat akhir tu, dan kemudian bila saya berada di tahiyat akhir pun saya baca lagi. Adakah prosedur dia tu macam tu? Itu soalan saya. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak Bonda Jamnah. Barakallahu fikum. Apabila Bonda masuk lambat ni namanya masbuk. Isu masbuk muafiq ni kena perbahasan panjang pasal berian. Dia perlu masa 1-2 jam untuk saya cerita satu perlahan-lahan. Sebut satu poin, dia kena tarik nafas, tenang dulu. Dah faham, dah baru masuk poin kedua. Okey, macam tu. Boleh Ustaz, dalam kita adakan lagi sambungan kepada solat ni jika tak cukup masa. Boleh. Bonda Ania kata dua slot soal jawab ni kan? Ya. Okey. Jadi Bonda Jamnah, bila Bonda Jamnah masuk, masa tu imam rukuk ke, imam sujud ke, imam duduk dalam posisi apa pun, maka tidak wajib membaca apa-apa pun. Contohnya Bonda masuk, masa tu imam tengah sujud, Bonda pun Allahu Akbar, terus turun sujud. Tak perlu baca apa-apa, dan turun sujud pun tak perlu membaca takbir Allahu Akbar, tak. Yang kita sebut Allahu Akbar tu kalau turun rukuk je. Contoh saya masuk masa imam tu tengah rukuk. Okey. Saya pun masuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, itu cara dia kalau rukuk. Tapi kalau imam iktidal, kita masuk imam iktidal dan kita disunatkan untuk masuk terus. Jangan lambat-lambat. Jangan tunggu imam berdiri baru nak masuk. Kita kalau imam iktidal, kita join masa imam iktidal. Kalau imam duduk antara dua sujud, kita join masa imam duduk antara dua sujud. Jadi kita pun Allahu Akbar, terus lepas tangan. Itu yang iktidal. Ataupun doa kunut, Allahu Akbar, terus angkat tangan. Atau kalau sujud, Allahu Akbar, terus turun. Turun sujud ke, turun tahiyat ke, duduk antara dua sujud ke, semuanya tidak perlu kepada takbir Allahu Akbar, tak perlu. Okey. Berkenaan dengan macam saya sebutkan tadi Bonda, kalau kita masuk, kita duduk tahiyat akhir dengan imam sedangkan kita ada baki lagi, maka paling baik kita terus membaca masa tu kita tahiyat awal, imam tahiyat akhir. Kita tak boleh duduk diam. Bukan tak boleh, dia tak cantik. Kita baca sampai Allahumma salli ala Muhammad, kita pun diam sampai imam bagi salam baru kita bangun. Itu tak cantik. Maka oleh kerana tak cantik, kita pun baca sama dengan imam. Katakanlah Bonda membaca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Bonda pun berhenti, bangun terus. Ataupun kalau Bonda baca sampailah innaka Hamidum Majid, imam belum bagi salam, teruskan dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Imam bagi salam, Bonda pun bangun, sambung baki rakaat. Dan bila tahiyat akhir, Bonda disunatkan baca lagi tahiyat akhir dan berdoa sebelum salam. Kerana tahiyat akhir yang Bonda baca dengan imam tadi, itu bukan tempat dia betul-betul lagi. Itu hanya mengikut imam. Okey, boleh? Okey, sebelum Bonda Azalia, saya nak tengok dulu soalan daripada Bonda Hayati Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika terlupa rakaat dan berniat nak sujud sahwi tapi terlupa juga buat sujud sahwi, mohon pencerahan. Jadi sujud sahwi mengikut mazhabus Syafi'i sunat muakkad. Yang mana kalau kita tinggalkan dengan sengaja makruh. Tapi kalau kita tertinggal
solatnya sah. Okey, solatnya sah. Kalau sengaja tinggal pun solatnya sah tapi makruh. Makruh. Jadi tak ada masalah bonda terlupa untuk sujud sahwi. Mazhab Hambali wajib sujud sahwi dan mereka sujud sahwi tu boleh berlaku selepas solat. Macam kita ni hanya dalam solat. Okey. Bonda Latifah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solat fardu ketika tahiyat akhir baca sampai syahadah dah terbagi salam dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terbagi salam. Sah atau tidak ketika itu imam dah bagi salam. Oh sebab imam laju lah ni masa solat tarawih kan. Acap kali saya ni baru je wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, imam dah bagi salam. Jadi bonda pula terbagi salam dengan imam kan. Okey. Macam mana? Maka kalau bonda terbagi salam, kita kena ingat macam ni. Satunya mazhab Syafi'i mewajibkan selawat kepada Nabi. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Lebih baik tambah lagi wa ala ali Muhammad. Tapi yang wajibnya Allahumma salli ala Muhammad je yang wajib. Okey. Jadi kalau mazhab lain kebanyakan ulama kata tak wajib selawat. Selawat tidak wajib, dia sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah je. Mazhab Syafi'i wajib. Okey, sekarang ni kita ikut mazhab Syafi'i. Caranya macam ni saya buat contoh praktikal. Saya tengah tahiyat ni. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam bagi salam. Kita pun tanpa disedari, sepatutnya kita baca selawat. Tanpa disedari kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas bagi salam baru teringat, alamak tak baca lagi selawat. Maka bila tak baca kita duduk balik. Sekarang kita dah duduk kan? Kita pun kekal situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barulah kita bagi salam sekali lagi. Artinya masuk semula. Paling baik kena sujud sahwi. Okey, jadi saya ulang balik. Saya ulang balik. Ini contoh praktikal terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Jadi kita pun sujud sahwi. Allahu Akbar. Sujud 2 kali. Tapi mungkin bonda kita pun bimbang juga, alamak kalau aku sujud sahwi nanti apa kata orang? Nanti orang pun pening. Kan Hajjah dah bagi salam tadi. Kalau Hajjah dah bagi salam, kenapa Hajjah nak kena sujud sahwi lagi? Mungkin orang akan keliru dengan benda tu. Jadi macam mana bonda kalau macam tu? Maka jawabnya, kalau bonda bimbang orang keliru dan tanya macam-macam, bonda pun diam-diam je lah, tak payah sujud sahwi, dan bonda bagi salam pun diam-diam tanpa perlu berpaling ke kanan dan ke kiri. Kiranya beginilah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bagi salam tanpa perlu menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu untuk cover lah balik supaya tidak menimbulkan fitnah ya. Okey, baik. Kita ke depan lagi sebab banyak soalan ni. Bonda Latifah, sorry, ada satu lagi bonda. Dalam solat subuh terlupa baca doa kunut bila tangan dah sampai sejadah, dah sampai bawah, teringat dan naik balik baca doa kunut. Apa hukumnya? Okey, jawapannya boleh, tidak ada masalah. Selagi mana bonda belum sujud, bonda dah turun, tangan dah sampai ke tempat sujud, tapi bonda sendiri belum sujud, kepala belum sentuh, bonda boleh emergency break, naik semula untuk membaca doa kunut. Dibolehkan kerana belum lagi sampai ke tempat dia. Tapi jangan pula bonda pun break, bonda duduk tak ada tangan. Itu tak boleh lah. Bonda kena berdiri balik, baca doa kunut. Okey, Allah Alam. Soalan 2 tu okey. Bonda Nurziha ni kita persilakan dahulu Bonda Azalia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang takbir selain daripada takbir takbiratul ihram, iaitu takbir intiqalat kan antara 2 rukun tu. Okey. Dia itu hukum dia sunat je kan? Lepas tu takbir intiqalat sunat. Kedudukan tangan. Sebab saya tengok ada orang yang, saya tengok ada jemaah
yang angkat takbir. Ada tu tak angkat. Lepas tu kalau yang ada yang angkat tu macam angkat macam lebih kurang macam tu je. Actually apakah cara yang betul untuk kita takbir intikhalat tu? Tangan kita kat mana semua? Ustaz ya? Baik. Takbir angkat tangan masa takbir ni hanya berlaku pada 4 tempat. Kita dulu pertama ketika takbiratul ihram, takbir yang wajib. Sunat. Angkat tangan ni semuanya sunat. Pertamanya kita disunatkan angkat tangan ketika takbiratul ihram, mula-mula masuk solat, Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, kita disunatkan angkat tangan ketika turun rukuk, Allahu Akbar, turun rukuk. Boleh Yang ketiga, kita sunat angkat tangan ketika bangun daripada rukuk. Okey, yang ni semua benda-benda ingat. Saya laju-laju pun tak apa. Angkat tangan masa takbiratul ihram, angkat tangan bila turun rukuk, angkat tangan bila bangun daripada rukuk. Dan yang keempat, kita disunatkan untuk mengangkat tangan apabila bangun daripada tahiyat awal. Ya, kita disunatkan untuk angkat tangan ketika bangun daripada tahiyat awal. Dan kalau kita ikut jemaah macam mana? Kita kadang-kadang kita masuk lambat. Berlaku tahiyat awal tu 2 kali. Satu tahiyat awal ikut tu imam. Yang kedua tahiyat awal kita pula. Mana satu? Maka jawabnya kena ikut tahiyat awal kita punya. Bukan imam punya. Contohlah, bonda masuk ketika salat zuhur. Bila salat zuhur tu bonda masuk pada rakaat yang kedua. Bonda baru rakaat pertama, imam rakaat kedua. Masa rakaat kedua tu imam tahiyat awal. Bonda pun duduk tahiyat sekalian tu imam. Kemudian imam pun bangun, imam Allahu Akbar angkat tangan. Bonda bangun, bonda tak perlu angkat tangan. Kerana itu bukan tahiyat awal bonda. Itu tahiyat awal tu imam. Nanti tahiyat yang kedua nanti, masa imam tahiyat akhir tu, itulah tahiyat awal bagi bonda. Boleh Dan angkat tangan tu sampai tang mana? Okey, terpulang pada bonda sekalian, nak sampai tang mana pun. Nak sampai sini pun ada pandangan ulama'. Nak antara telinga dengan bahu pun ada juga. Nak setentang dengan bahu pun ada juga. Tangan ni menghadap ke arah kiblat. Dia buka sikit renggan dalam keadaan sederhana. Okey, setentang dengan bahu. Betul? Antara bahu dengan telinga. Betul? Telinga pun betul. Semuanya betul. Yang kurang betul adalah ala kadar. Ala kadar macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ala kadar. Sampai bahu pun tak. Bawah aja. Ada yang macam ni je. Itu dia macam berlewa-lewa, saya tak tahu lah istilah apa, tapi kurang cantik lah. Ya, tapi salatnya sah. Okey, boleh Bonda Azalia Bonda Faridah. Terima kasih Ustaz. Sebab sekarang kan semayang kita duduk solat tarawih kan and so on. So saya tengok macam-macam ada yang tak angkat terus pun ada tu yang saya tanya soalan tu. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Kalau tak angkat pun tak ada masalah. Kerana biasa tak angkat ni mereka ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memang hanya angkat tangan ketika takbiratul ihram, tang lain semuanya tak angkat tangan. Maka dalam bab ini kerana ia benar sunat, tak apalah mana-mana pun. Macam itulah Bonda Assalamualaikum. Sekejap Ustaz. Macam mana pula bila angkat tangan seperti berdoa? Angkat tangan takbir dia seperti berdoa. Macam mana? Macam ni, angkat macam ni. Dia angkat dua-dua tangan dalam telekung dia menghadap ke langit. Keadaan tangan dia. Okey. Opa, saya tak tahu itu dia ambil dari mana sebenarnya. Saya biasa tengok orang dari bangun daripada rukuk. Sami Allah liman hamidah. Kalau orang lelaki macam tu. Kalau yang orang perempuan yang Bonda Opa cerita tu saya tak pasti. Tapi saya tak tahu dari mana dia punya ilmu tu. Jadi saya tak berani nak komen lebih. Baik. Kok betul ilmu tu kan. Saya pun tak tahu. Yalah. Bonda Faridah. Okey, terima kasih Opa. Minta maaf Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tak buka video ke? Okay, tak nampak. Tak apa, boleh Bonda, sila. Ustaz bukannya video tak nampak. Kami mungkin saya punya telefon ke yang tak nampak ni. Video Ustaz. Kita nampak. Tapi ya kan? Nampak.
Okey, saya Oh. punya kot yang tak nampak ni. Okey, minta maaf. Oh, saya ingat Okey. saya dah jadi halimunan tadi. Sorry, minta maaf. Soalan saya Ustaz, pertama, kita tertinggal tak sempat solat qabliyah zuhur 4 tadi. Bila kita nak qada, adakah kita boleh sekali dengan ba'diyah 8 rakaat 1 salam? Oh. Sebab saya pernah dapat yang macam tu, ada riwayat macam tu. Okey, sama ada boleh atau tidak. Okey. Kedua, di rakaat ketiga dan keempat, sama ada imam baca lambat sikit atau kita yang terbaca laju, ada masa sentang kosong. Kita nak buat apa waktu tu? Apa yang patut kita baca? Okey, yang ketiga, minta ke Ustaz boleh kongsikan bacaan sunnah solat witir selain daripada sabis dengan al-kafirun dan 3 kul. Selain daripada tu, kalau ada yang lain. Okey, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Faridah, 3 soalan tadi. Okey, soalan yang pertama tu, terus saya lupa dah soalan yang pertama. Tadi ingat. Apa benda yang pertama tu? 8 rakaat. 8 rakaat terus. Qabliyah ba'diyah. Okey. Saya. Dia sebenarnya benda, walaupun dalam kes solat sunat ni nak buat 8 rakaat 1 salam boleh, 10 rakaat 1 salam pun boleh, tapi dia tak cantik. Ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i kata paling tinggi 4 rakaat 1 salam. Kerana 4 rakaat 1 salam ada panduan daripada hadis Nabi SAW. Tapi kalau 6 rakaat 1 salam, 8 rakaat 1 salam, itu dah tak cantik dah. Maka kalau bonda pergi solat zuhur, sampai-sampai tak sempat solat qabliyah zuhur, maka caranya begini. Solat zuhur dulu, lepas solat zuhur boleh solat ba'diyah zuhur. Dan ba'diyah zuhur 2 rakaat je. Cuma digalakkan untuk kita buat 4. Jadi 2 ba'diyah, 2 lagi tu solat sunat tambahan. Okey, jadi caranya bonda solat dulu ba'diyah 2 rakaat. Lepas solat ba'diyah 2 rakaat, bonda pun solat qabliyah 4 rakaat. Lepas tu bonda pun boleh tambah lagi solat 2 rakaat. Jadi 8 rakaat. Jadi mula-mula ba'diyah dulu 2 rakaat. Qabliyah 4 rakaat. Kemudian boleh tambah lagi 2 rakaat. Bonda rajin buat, silakan ya. Okay. Yang kedua berkenaan dengan bacaan, habis saya lupa, teruk sangat dah ni. Apa benda? Rakaat ketiga dan keempat. Rakaat ketiga keempat. Okey, bonda. Clear. Bonda laju baca lah katakanlah. Ataupun imam slow sangat. Bismillah. Satu. Jadi bonda dah habis waladhdallin, tapi imam belum lagi rukuk. Apa yang bonda perlu buat? Disunatkan untuk membaca mana-mana ayatul Quran. Bonda boleh ambil surah Kausar, bonda boleh ambil suratul Ikhlas yang pendek-pendek. Ataupun bonda bacalah mana-mana ayat Quran dalam surah Baqarah ke apa ke. Tapi jangan ambil yang panjang-panjang, takut tak sempat habis. Ambil yang pendek-pendek je dibacakan. Sampailah imam rukuk. Okey. Yang ketiga, ada tak bacaan lain selain daripada Sabbihisma Rabbikal A'la dan lain-lain tu masa salatul witir? Wallahualam bonda, saya tak tahu. Yang saya tahunya kalau solat 3 rakaat, maka sunnah baca Sabbihisma Rabbikal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Itu sunnah yang pasti. Okey. Kadang-kadang kita nak baca 3 Qul masa rakaat ketiga, boleh kadang-kadang. Tapi yang pastinya Qul hu tu sahih. Okey. Yang baca 3 Qul, dia tidak sampai ke darjat yang sahih. Kalau bonda solat 1 rakaat, terpulang bonda nak baca apa dah. Kalau solat 5 rakaat, 1 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, tidak ada bacaan khusus yang diajarkan dalam sunnatun Nabi SAW. Dia tak semestinya bila baca solat 1 rakaat, baca kulhu. Tak. Yang kulhu tu sunat kalau kita solat 3 rakaat. Kalau solat 1 rakaat, tidak ada sunnah membaca kulhu. Jadi terpulanglah bonda mana pun, tapi kalau 3 rakaat, setahu saya tu je yang sunnah. Tapi boleh tak baca yang lain? Boleh baca yang lain, tak ada masalah. Wallahualam. Okey. Saya terus soalan di ruangan chat dulu. Bonda Nurzihan. Bonda Faridah okey ke bonda? Okey Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama.
Okey, Bonda Nani Rahayu tunggu dulu. Pohon beri pencerahan tentang solat sunat isyraq. Oh, Opa Sambaria, Bonda Ania. Rupanya Ya. bila kita buka soal jawab ni, soalan dia terlalu rencam rupanya. Saya rasa Bonda Opa nanti akan datang kena buat topik khusus. Contohnya, soal jawab tentang solat jemaah sahaja. Soal jawab tentang solat sunat sahaja. Kalau tak, habis semua tajuk masuk. Ya betul, dia celaru lepas tu lupa semua. Kan? Terlupa semua. Tapi Campur saya semua sekejap. okey. Saya okey, saya tak ada masalah. Cuma sebab dia terlalu rencam sangat. Dia terlalu luas. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey, Opa. Okey, secara ringkasnya solat isyraq dengan duha sama tak? Sama je. Solat duha bila buat awal namanya isyraq. Okay, bila buat lewat pukul 10-11 namanya awabin. Tapi dia solat yang sama. Macam saya lah. Nama saya Zulkhairi. Bila saya pergi ke satu tempat, orang panggil saya Zul. Bila pergi tempat kampung, orang panggil saya Ngah. Bila saya pergi ke masjid, orang panggil saya Ustaz. Bila saya jumpa orang tua kat Kelantan, orang panggil saya Awal. Jadi itu orang sama je. Cumanya panggilan tu berbeza mengikut tempat. Jadi solat duha pun begitu. Solat duha bila buat dalam pukul 7.30, 7.20 sekarang ni, itu namanya solat isyraq. Bila kita buat pukul 8 lebih, dia nama solat duha saja. Bila kita buat pukul 10 ke atas, dia nama solatul awabin. Okay, jadi yang paling baik solatul awabin lah. Level yang paling tinggi. Bonda Hafsah, ketika rakaat ketiga, imam baca Fatihah terlalu laju sehingga makmum ketinggalan. Imam dah bangun rukuk, baru makmum selesai Fatihah. Boleh makmum tak habiskan Fatihah dan ikut rukuk bersama imam? Tak. Bonda Hafsah, kalau kita memang solat daripada awal dengan tu imam, wajib kita menghabiskan suratul Fatihah pada rakaat ketiga, pada rakaat yang keempat. Wajib habiskan. Jadi, bila kita tahu imam ni laju, kita kena laju juga. Yang penting kita sempat rukuk sebelum imam berdiri untuk rakaat yang seterusnya. Ataupun yang penting kita sempat rukuk sebelum imam bangun untuk tasyahud akhir. Okey. Jadi kalau kita dah tahu imam tu laju, contohnya rakaat ketiga imam laju, maka bila masuk rakaat keempat, kita kena laju juga. Bila kita dah ketinggalan dengan tu imam, kita jangan panjangkan rukuk. Kita baca tasbih sekali dua kali cukup. Kerana kita kena kejar balik tu imam. Tapi kalau imam turbo kelajuannya, kita baru je rakaat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, turbo sungguh. Memang di luar jangkaan kita. Maka boleh kita ambil keputusan untuk berpisah dengan tu imam. Kerana kita tak tahu imam ni betul tak betul baca. Kita baru je Ar-Rahmanir-Rahim. Dia dah rukuk dah. Okay. Macam mana nak buat sujud sahwi Bonda Sharifah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud macam biasa je Bonda. Tapi tak apa, saya tunjuk praktikal. Sebab ini solat khas, tak apa kita tunjuk satu-satu. Bonda nampak tak saya sekarang ni? Okay, nampak Opa, nampak tak saya Opa? Nampak clear Ustaz, clear nampak Ustaz. Okey, saya duduk tahiyat akhir Ni saya sekarang duduk tahiyat akhir. Innaka Hamidum Majid. Allah. Saya pun baca doa sikit. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey, sekarang saya nak sujud sahwi Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni sampai habis. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu. Bacaannya subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? 3 kali ke 5 kali ke? Kalau boleh 5 kali kalau boleh. Seterusnya Bonda apa Opa sila? Okey, clear, bagus. Teruskan. Okey, Bonda Farida tunggu jap Bonda Mary Liza. Wow, ni bonda ke kanda ni? Mary Liza, cantik nama.
nama-nama orang sama sekarang ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya bila kita masuk masjid, ustaz tengah bagi tazkirah, kena dengar tazkirah dulu ke solat tahiyatul masjid? Jawabnya kena solat tahiyatul masjid secara ringkas dalam 3-4 minit. Okey. Itu lebih utama. Bonda Latifah wa antum fajazakumullahu khaira. Bonda Rashini, ada yang menyatakan haram solat sunat tasbih selagi mana belum habis solat qada. Betul tak? Okey, jadi jawapannya begini. Kita dibenarkan untuk buat solat sunat apa pun sekiranya kita memang committed qada solat pada setiap hari. Setiap hari kita qada solat bagi 2 waktu. Zuhur yang tunai sekali, qada 2 kali. Asar yang tunai sekali, yang qada 2 kali. Tak kiralah qada bila-bila. Sama ada kita nak qada solat asar pada waktu asar, kita nak qada asar pada waktu duha, kita nak qada asar pada waktu qiyamul lail, tak kira. Yang pentingnya hari tu yang kita buat qada untuk 2 kali. Subuh solat tunai sekali, qada 2 kali. Kalau kita dah buat benda macam tu Bonda Rasini, insya-Allah kita dibenarkan untuk solat sunat apa pun termasuk solat sunat tasbih. Dia bila kita tak buat benda yang wajib ni bukan bermakna kita tak boleh buat benda sunat. Yang masalahnya benda wajib kita tak buat, benda sunat sibuk nak buat. Itu masalah. Contohnya hutang. Hutang wajib dibayar. Kita berhutang orang 2,000 tak bayar-bayar. Tiba-tiba orang minta sedekah, kita bagi sedekah, kita bagi tolong orang tu lah, tolong orang ni lah, tolong anak yatim lah. Tapi hutang orang langsung tak bayar. Itu tak boleh. Tapi kalau kita hutang orang 2,000 dan kita dah bincang dengan dia, saya hutang dengan Hajah ni 2,000 tapi saya bayar dalam 200 bulan boleh tak? Hajah kata boleh lah. Lagipun kau ni kawan aku, bukan orang lain. Masa kecil lagi kita bersama. 200 bulan. Okey. Setiap bulan memang kita bayar 200, maka boleh kita sedekah, tak ada masalah. Kan nanti datang pihak masjid, Hajah bagi sedekah sikit untuk masjid, Hajah ada tak nak bagi sumbangan pada masjid untuk hidupkan kegiatan berbuka puasa? Kita pun jawab, bukan tak nak bagi tu Imam, saya ni ada hutang dengan orang. Jadi kalaulah semua orang guna alasan ada hutang, tak boleh bagi sedekah, boleh dikatakan semua orang berhutang. Hutang tak bayar kereta, hutang tak bayar rumah, hutang macam-macam lagi. Jadi sebenarnya boleh sedekah dengan syarat hutang jelaskan. Okey. Sama juga dengan solat sunat. Boleh solat sunat. Tapi dalam masa yang sama, jelaskan hutang dengan Allah Azza wa Jal. Okey. Solat jamak qasar ni kena tajuk khusus lah Bonda Rasini. Saya boleh jawab ringkas tapi saya tak rasa syok nak jawab terus tentang solat jamak qasar sebab ia tajuk yang terlalu special, ya. Boleh Bonda Rasini? Okey. Ataupun Bonda Rasini siap masa dengan saya di mana-mana kedai kopi, kita buat ceramah khusus untuk solat jamak qasar untuk Ibu Rasini je, Bonda Rasini. Tapi dengan syarat belanja makan best-best sikit. Lepas raya lah. Okey. Mana lebih elok Ustaz nak sambut salam? Oh, sambut salam ni orang bagi salam Assalamualaikum. Nak kata Waalaikumsalam ke Alaikumussalam? Paling baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi boleh tak orang bagi salam Assalamualaikum? Kita pun Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bahkan masa Nabi Adam AS mula-mula dulu duduk di syurga, Nabi Adam bagi salam kepada malaikat, Assalamualaikum. Malaikat jawab, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Alamak, itu tajuk salam bonda-bonda. Nah, itu bukan tajuk solat. Saya benda rumah sah ke solat tanpa tahiyat awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku masuk tanpa tahiyat awal bonda. Sebab solat subuh memang tak ada tahiyat awal. Oh, bonda rumah boleh bersuara untuk jelaskan? Okey. Puan Norma? Puan Norma? Tak boleh Ustaz. Tak apa bonda. Tak apa-apa. Okey, 5 minit terakhir. Saya Ustaz. Bonda Latifah. Okey, mungkin soalan Puan Norma tadi,
bukankah membaca tahiyat awal itu sunat yang dituntut? Tapi kalau kita tak buat, kita kena buat sujud sahwi kan? Okey. Dan kalau kita terlupa dua-dua, jadi kita juga tidak kita panggil, kita sah solat kita. Kan? Begitu kaedah dia kan? Sebab kita terlupa sebenarnya. Memang betul tahiyat awal sunat je. Kita boleh cover dengan sujud sahwi. Tapi sebab saya keliru dengan soalan Bonda Normah ni, Bonda Latifah, sebab katanya solat subuh. Itu saya keliru. Tapi yang solat yang 4 rakaat lah. Bukanlah solat yang 4 rakaat. Betul, solat yang 3-4 rakaat, tahiyat awal adalah sunat, muakkad ataupun sunat ab'ad dan dia kena boleh sujud sahwi apabila tertinggal. Okey. Ustaz, bacaan untuk solat tahiyat itu sampai salam ke atas Nabi kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi kalau kita salam ke atas keluarga Nabi, hukum dia makruh. Betul ke Ustaz? Hukumnya makruh. Tapi setengah ulama kata tak adalah masalah sangat, sikit tu je pun. Wa ala ni Muhammad. Jadi saya rasa saya fikir Bonda, dia bukan makruh terus. Kalau kita baca selawat Ibrahimiyah dengan sengaja pada tahiyat awal, bukan kerana kalau imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal, macam saya cerita tadilah, kita baca je selawat Ibrahimiyah. Tapi kalau kita memang tahiyat awal, imam pun tahiyat awal, maka makruh kalau kita baca selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim dan sebagainya. Tapi kalau kita tambah wa ala ali Muhammad je Bonda, insya-Allah saya fikir setakat saya bacalah, dia tidaklah sampai makruh, cuma paling baik kita baca Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Oh, okey. Sebab saya pernah terdengarlah Ustaz, kalau kita menzalimi tahiyat awal itu dengan solat ke atas keluarga Nabi, walaupun hukumnya makruh, tapi kalau kita zalimi, benda tu boleh menjadi haram. Zalimi macam mana tu Bonda? Lazimi. 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 Betul ke macam tu? Maknanya kita setiap kali tu kita buat solat ke atas keluarga Nabi walaupun kita tahu kita tahu hukumnya adalah makruh. Jadi lama-lama bila kita buat itu mungkin hukumnya jatuh haram. Betul ke? Saya faham isu tu. Saya faham maksudnya kalau kita buat benda makruh secara berterusan jadi haram, tak betul. Itu benda makruh yang memang tak elok. Dia benda makruh ni, ada benda makruh yang artinya kalau kita tak buat, itu lagi baik. Tapi kalau kita buat, tak ada isu. Okay. Jadi sekarang ni, saya pegang itu dulu. Saya pegang yang situ. Yang makruh tu kalau kita sengaja membaca selawat Ibrahimiyah. Tapi nak kata sampai haram tu tak kena sebab tidak ada satu ketetapan jelas untuk kita mengharamkan terus. So siapa yang selalu baca selawat Ibrahimiyah masa tahiyat awal, dia selalu buat macam tu, maka haram. Dia tak jadi haram menurut apa yang saya faham. Dia hanya jadi makruh sahaja. Tapi bila makruh ni tak cantiklah kita buat. Tapi nak kata haram kita buat benda macam tu rasanya tak tepat. Apalagi ada ulama membenarkan. Ada ulama membenarkan kita memanjangkan tahiyat awal dengan membaca selawat Ibrahimiyah, tapi ulama yang membenarkan tu minoriti sangat. Jadi nak kata haram tak boleh sebab ada ulama benarkan. Okey, faham. Boleh. Okey, terima kasih. Sama akhir sekali Bonda Mazli. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak pengesahan daripada soalan tadi, lanjutan daripada dua waktu untuk menggantikan solat qada tu. Baru kita boleh buat sunat. Adakah ini bermakna dia kalau tiap-tiap waktu subuh kita kena qada 2 waktu. Katalah sekiranya kita hendak qada sampai isyak, adakah bermakna kita kena buat 10 kali? Kalau tiap-tiap mana subuh 2, zuhur 2, seterusnya. Jadi bermaknanya ada 10 waktu ke? Ataupun kalau
adakah memadai kata kalau kita qadha kalau subuh qadha satu waktu saja, lepas isyak, jadi makna dia 5. Yang mana maknanya kita kena buat 10 lah dalam masa satu hari. Okey, Bonda Majlis saya faham. Okey, pertamanya Bonda, 5 kali 5 ke 10 ke, semua itu tidak ada panduan daripada sunnatun Nabi SAW. Okey. Tapi sekarang ni ulama bincang. Ulama dah bincang kalau kita ada hutang solat fardu yang banyak, kalau sikit tak apa, ini banyak. Kita ada hutang solat fardu yang banyak, boleh tak boleh kita solat sunat? Itu ulama bincang. Maka memang ada ulama kata langsung tak boleh. Langsung tak boleh. Kalau boleh pun solat jenazah aja. Yang lain semua tak boleh. Okay. Ada ulama kata boleh. Solat sunat rawatib boleh, solat duha boleh, solat witir boleh. Dia kata macam tu. Ada ulama kata tak boleh solat sunat, melainkan solat sunat witir dengan solat sunat subuh je boleh. Okay. Ada pula ulama kata boleh kita solat sunat, yang penting kita qada. Kita komit dengan qada, maka boleh kita solat sunat. Okay, oleh kerana ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata tak boleh melainkan witir dan solat sunat subuh, ada ulama kata tak boleh melainkan solat rawatib, solat duha, solat witir. Ada ulama kata boleh sekiranya kita komit dengan qada. Maka sebab itulah saya mencadangkan kita ikut sajalah nasihat daripada ulama yang namanya Dusuki yang menyatakan kita cubalah qada 2 waktu bagi setiap hari. Artinya 10 lah Bonda. 2 waktu bagi setiap hari kita cuba, barulah kita boleh selesa sikitlah untuk kita salat sunat apapun pada hari tersebut. Alhamdulillah. Itu soalan terakhir Ustaz ya. Waktu sekarang 8.37 pagi. Ada lagi ke? Boleh tak? Lagi satu. Bonda, opah saya sebenarnya okey. Saya serah pada opah aja. Sebabnya lagi satu boleh, lagi satu. Yang lain kita ada lagi slot satu lagi, jangan bimbang. Kita terpulang kepada ke ruang Ustaz lah bila masuk Ustaz ada free kita akan bagi Bonda sesi kita yang bagi satu. Bonda Adi dan satu opah. Lagi satu ya. Macam ni Ustaz. Macam kalau kita masbuk, imam dah tahiyat akhir, kita kira tahiyat awal lah. Jadi kita tahiyat awal kita hanya sampai Allahumma sayyidina Muhammad kan. Jadi maknanya kita diam saja ke masa imam baca sampai tahiyat akhir, maknanya sampai selawat Ibrahimiyah tu. Kita baca sekali dengan imam. Sampai imam bagi salam, barulah kita berhenti. Oh, maknanya kita baca je terus. Baca je ikut terus. Apa yang imam baca tu ya. Oh, maknanya tak salah lah ya. Tak salah. Tak salah ya. Okey, terima kasih. Sama. Alhamdulillah. Kiranya soalan tu ulangan Puan. Tadi Ustaz dah terangkan dah panjang lebar. Oh ya ke? Saya dah tak perasan. Okey. Maaf. Mungkin lepas ni kita lebih beri ini. Okey Ustaz, setakat ini dulu kot perjumpaan kita pada masa ini. InsyaAllah Opah nak buat iklan sikit lah. Opah mengalu-ngalukan kepada puan-puan yang ada rezeki, yang berkemampuan, yang ikhlas untuk menaja lagi slot-slot seperti ini bersama Ustaz. Kerana sambutannya sangat bagus dan soalannya sangat banyak dan sangat bercacah merubah. Kita tidak ada pengkhususan sunat, solat jamak, solat kasar. Begitu ya Ustaz ya, kalau kita buat tajuk-tajuk tertentu, ilmu itu akan lebih kita dapat dengan ingat dengan lebih lama. Tetapi kalau kita campur semua benda macam ni, soalan yang nombor 2 dari pagi tadi, daripada awal sesi sampai sekarang, Puan tanya lagi sekali. Baik, untuk itu pencerahan sahajalah supaya kita tidak buat benda yang sama berulang-ulang. Masa itu masa untuk emas. Baik, jika ada puan-puan yang ingin menaja slot begini, sila PM Opah ya. Okey Ustaz, setakat itu dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menyahut panggilan daripada salah seorang jemaah yang mendapat kesedaran bahawa pentingnya wujudkan kelas-kelas seperti ini, dan dia buat 2 sesi menaja 2 sesi untuk kelas ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan
puan mendapat keberkatan dan rahmat dan dapat memahami dan membuat ibadat yang lebih ini lagi, lebih baik lagi daripada sebelum ini. Baik, Ustaz, untuk itu setakat ini dulu. Ampun dan maaf. Sila tutupkan majlis kita. Silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Puan, sila prihatin dengan jadual SPAQ. Ada satu sesi lagi yang telah ditaja, yang Sagu Hati Ustaz telah dibayar pada SPAQ. Jadi puan-puan jangan terlepas sesi ini.